Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 91, saya Amin Fuad bersama dengan Amin Arafat dan juga Jufri Juki. Hari ini kita nak bercerita tentang pasukan Malaysia di peringkat Asia. Minggu lepas Amin dengan Jufri tak ada, so minggu ni mantap sekali dia orang punya insight. So kita nak tanya insight dia orang. Aku nak mulakan dulu dengan AFC lah. Liga Juara-Juara Asia lah. Untuk Liga Juara-Juara Asia AFC ni, semua perlawanan peringkat kumpulan dijalankan secara format carnival di venue terpilih yang akan diumumkan secara rasmi nanti. Ini kali ketiga JDT bertanding dalam saingan ACL. Zon Barat dijadualkan berlangsung pada 14 hingga 30 April, manakala Zon Timur pula pada 21 April hingga 7 Mei. So ingin diingatkan ada dua zon untuk ACL ni Zon Timur dengan Zon Barat. Juara Liga 7 kali Johor Darul Takzim diundi satu kumpulan dengan juara Liga Super China Jiangsu Suning dan kelab gergasi Jepun Nagoya Grampus yang menduduki tangga ketiga dalam J-League dan juga satu lagi pasukan akan ditentukan melalui perlawanan play-off sama ada kelab dari Thailand Ratchaburi ataupun kelab Korea Selatan Pohang Steelers. Pohang Steelers ni antara kelab yang paling successful, yang paling menang banyak AFC Champions League. Dua pasukan tersebut iaitu Ratchaburi dan Pohang Steelers menghuni kedudukan ketiga dalam saingan liga masing-masing. Okey, Meh. Kau rasa macam mana, Meh? Apa mentaliti pasukan JDT untuk menghadapi pasukan-pasukan gergasi di AFC Champions League ni? Kalau kau gerun tak? Oh, seram-seram sejuk jugalah. Sebab dia bakal ada satu tim yang akan bermain playoff. Pemenang pun bukan kaleng-kaleng lah yang akan masuk. Lepas tu ada Nagoya Grampus 8, Jiangsu Suning. Aku rasa aku ni penting yang TMJ cakap. TMJ cakap memang dia seorang realistik. Dia kata laluan ni memang sukar, tapi tak mustahil untuk diorang layak sampai ke tahap suku akhir, quarter final. Jadi cuma kat sini aku nampak bila bermain apa mentaliti dia, Meh? Apa mentaliti pemain-pemain pasukan JDT? Patut apa mentaliti yang diorang ada ni? Mentaliti yang perlu ada sekarang ni, aku rasa diorang kena ada mentaliti untuk menang lah. Itu standard punya jawapan lah. Diorang kena ada mentaliti macam mana mentaliti yang TMJ nak. Baru aku rasa diorang boleh dapat. Itu pandangan aku lah. Sebab apa mentaliti TMJ? Mentaliti TMJ ialah kena berjuang sehingga titisan peluh yang terakhir. Aku rasa sebenarnya kalau tengok format AFC Champions League dan format AFC Cup pun, kali ni lebih kepada technical. Sebab kali ni tak ada home away, format carnival, centralized main dekat satu tempat. Aku rasa kat sini diorang kena ada satu mentality yang persistent untuk bermain in and out every game. It's like a final game lah. Maksudnya pemain-pemain ni tak boleh takut lah dan juga kena confident macam TMJ. Yes, aku rasa diorang kena ambil inspiration daripada TMJ sendiri. Walaupun berdepan dengan tim-tim, this is the so-called elite team lah, elite team. Sebab Jiangsu Suning ni pun dia bukan tim yang diorang first menang, tapi diorang first menang Chinese Super League. Tapi diorang ni coach diorang ni Cosmin Aurelian Olararo ni, dia ni antara coach yang terbaik di Asia Barat. Jadi semua tim-tim Asia Barat dia dah pernah pegang, macam Al-Hilal, Al-Sad, Al-Ain, Al-Ahli. Jadi dia ni memang penuh pengalaman. Aku rasa dia ni tim dia akan menjadikan antara satu faktor lah. Mungkin dia boleh Benjamin Mora akan menggunakan taktik. Diorang rasa kalau secure a point dengan diorang ni seri pun mungkin dah untung. Tapi dia kena menang dengan tim macam Nagoya dan satu lagi tim. So we don't know about this. Tapi aku rasa macam macam aku setuju. Yang paling mustahil sekarang mentality diorang, play diorang punya game. Physically memang on field memang activity, bola tu bulat. Tapi yang kau kena menang ialah itulah mentality TMJ tu kau kena adapt dalam padang. Kita tengok format AFC ni, kita minta Jufri tolong explain sikit format AFC ni kepada penonton kita. Nanti aku ada tambah-tambah sikit, Jufri. Okey, format AFC yang aku faham versi yang difahami adalah dia akan dibahagikan kepada
dua apa ni east side, west side lah orang kata east Barat dan timur. Barat dan timur. Okey, east dan west lah betul lah, east dan west. Di mana akan ada lima pasukan, lima kumpulan daripada east dan lima kumpulan daripada pasukan west lah. So macam mana kita ni untuk pasukan Malaysia sendiri, kita akan jatuh di bawah east lah. Cara format dia akan ambil daripada 10 kumpulan ni, setiap daripada yang dipecahkan daripada timur dan barat tu, setiap juara kumpulan akan dilayak ke pertandingan seterusnya. Pusingan 16 pasukan terbaik lah. 16 terbaik dia akan ambil 10. Jadi lagi pada 6 pasukan tu dia akan ambil 3 daripada timur dan 3 daripada barat juga. Kalau macam JDT sendiri, pasukan yang kita tahu, pasukan Jisu Suning ni antara yang terhandal, mungkin pasukan JDT boleh mencuri satu mata daripada pasukan-pasukan kuat macam ni lah, untuk mengukuhkan lagi tempat JDT untuk melayakkan ke peringkat seterusnya. Pusingan 16 pasukan terbaik pula akan bermain satu perlawanan sahaja dalam zon masing-masing. Pergi suku akhir, 8 pasukan akan berentak dalam zon masing-masing juga, maknanya 4-4 akan bermain satu perlawanan juga. Separuh akhir, 4 pasukan akan berentak dalam zon masing-masing juga, akan bermain 2 perlawanan timbal balik. Tadi pusingan 16 pasukan terbaik suku akhir, satu perlawanan je. Ini ada timbal balik. Diorang plan lah untuk timbal balik. Kalau situasi teruk, kemungkinan besar diorang akan satu perlawanan juga. Dan akhir, baru 2 pasukan akan bertembung dari zon timur dan zon barat. Maksudnya, pemenang separuh akhir zon barat akan menentang pemenang separuh akhir zon timur. So kalau JDT champion sebelah zon timur, akan ada peluang untuk jumpa zon barat pada perlawanan akhir lah. Ini pun akan bermain 2 perlawanan timbal balik mengikut keadaan kalau sesuai atau tidak. Mengenai ACL lagi, macam Amir cakap tadi, target TMJ untuk JDT musim ini. Ini quote dia, melepasi peringkat kumpulan dan harapnya layak ke peringkat suku akhir. Ianya satu sasaran yang realistik, sukar untuk dilakukan tetapi tiada apa yang mustahil, kata TMJ. Realistik boleh sampai suku akhir kau rasa? Kalau di atas kertas untuk kali ni aku bukan cuba be positif, sebab setiap tahun memang aku positif lah dengan pasukan-pasukan Malaysia ni, especially JDT. Tetapi di atas kertas untuk tahun 2021 ni aku nampak pengalaman JDT tu sendiri di dalam Asian Champions League ni akan menjadikan diorang lebih matang, menjadikan satu pasukan tu lebih matang, jurulatih lebih matang, whole team lah lebih matang. Sebab kalau ikutkan di atas kertas ni, JDT adalah pasukan yang berpengalaman bermain tahun lepas dan juga 2 tahun lepas. Sebab kalau Jisu Suning ni, kalau dia punya last of penglibatan dia dekat ACL, kalau minta maaf kalau salah, dia adalah tahun 2017. Nagoya Grampus pula last kali involvement dia kat dalam ACL adalah 2012. Begitu juga dengan kalau Thai Ratchaburi masuk, ni adalah first debut diorang, which is adalah makanan lah untuk pasukan kita. Boleh makan kan? Boleh makan, insyaAllah. Sebab kalau first tu mesti dia nervous tak tahu nak hantar siapa kan. Sebab JDT macam kita cakap, dia dah berpengalaman, dah kategori matang lah. Kalau Pohang Steelers pula, yang paling matang dia terakhir dia tahun 2016, group stage. So macam aku cakap lah, pengalaman JDT tu sendiri dekat peringkat tertinggi Asia tu membuatkan orang kata, macam aku cakap, lebih matang, akan lebih tenang. Cuma yang merisaukan sikit sebab bila main di kandang berkecuali ni lah Min. Sebab dengan kita masih PKP kan, PKP tak PKP kan, 2.0, 2.1 beta, 2.32 ke apa kan gitu. Tak tahu, menjadi menyukarkan sikit lah. Okey, selesai bab AFC Champions League kita akan masuk sikit lagi bila nak menutup nanti. Kita ke Piala AFC pula. 2 wakil negara Kedah Darul Aman dan Terengganu akhirnya mengetahui lawan masing-masing dalam saingan AFC Cup 2021 melalui undian rasmi peringkat kumpulan. Berdasarkan undian, Kedah Darul Aman diundi dalam kumpulan H bersama wakil dari Singapura, Lion City Sailors. Lion City Sailors ni nombor 3 dalam Singapore League, Liga Singapura, dan wakil Vietnam Saigon FC nombor 3 juga dalam Vietnam League. Satu lagi lawan mereka akan diisi oleh pemenang playoff. Aidil mempunyai rekod cemerlang dalam saingan AFC Cup kerana pernah membawa Home United mara ke peringkat akhir antara zon. Kali terakhir Kedah bermain di peringkat AFC Cup adalah pada tahun 2009, mara ke peringkat 16 pasukan terbaik sebelum tewas kepada pasukan dari Vietnam. Okey Mai, apa peluang pasukan Kedah kali ini dalam saingan AFC Cup?
sejak dah bayar gaji ni macam mana? Aku nampak Kedah dalam keadaan yang serba ready jugalah. Sebab last competition dia tahun 2009, tapi kali ni diorang ada import yang masuk macam Renan import dia Renan Alves, Kepa Sherman, Cici Anumata dengan Rabi Ataya. Aku rasa the signing ni melengkapkan apa yang menarik pasal Kedah ni ialah melengkapkan ideal Syarin punya filosofi and football technical and tactical lah. Dia macam Nafuzizin, aku rasa diorang young and well deserved to be good coach lah in Malaysia among good coach. Aku rasa diorang boleh pergi into the last 16, mencapai apa yang last record round of 16 tu. Dia sama, aku nak komen sekali lah dengan TFC. Diorang punya kali ni punya format sangat berlainan. Aku rasa ini ada advantage sikit lah. Sebab kan untuk group stage, diorang boleh prepare team daripada 22 hingga 28 Jun 2021 untuk 3 game. Aku rasa kalau diorang main 3 game je, macam World Cup grouping stage. Jadi kat situ aku rasa ada advantage sikit kalau biasa kalau World Cup small teams ataupun underdog ni dia akan buat satu menang, satu seri dan diorang select a team untuk kalah. So and then depends on luck. Usually macam tu lah. Tapi aku rasa kalau you dapat 2 menang pun good hand, you dalam in good hand untuk qualify untuk semi-final zonal. Aku rasa kat sini lebih technical sebab untuk Kedah dan untuk TFC sendiri, kalau diorang plan, prepare the team untuk carnival ni in smart way dengan squad depth yang cukup, aku rasa diorang boleh melangkah ke semi-final zonal lah. Dan lebih kepada mungkin ke zonal finals, who never knows. Kali ni lebih kepada bukan saya teknik kata padang, tapi persiapan tim tu. Cuma yang merisaukan aku ni, bila kita ada PKP ni, bola postpone lagi. Jadi persiapan tim ni aku agak merisaukan lah. Okey, Terengganu pula diundi dalam kumpulan I bersama pasukan naib juara Liga Filipina, Kaya FC Aino, serta satu lagi pasukan dari Singapura, Gelang International nombor 4 dalam Liga. Bagaimanapun, wakil dari Myanmar akan ditentukan kemudian sama ada Shan United atau Ayuwadi United. Ini merupakan kali kedua pasukan Terengganu beraksi di pentas Asia setelah kali terakhir mereka berjaya beraksi di AFC Cup adalah pada tahun 2012. Terengganu tewas kepada pasukan Kelantan tak salah aku dalam saingan peringkat 16 pasukan terbaik. Okey, kalau tengok CD grouping ni Juf, kalau kau tengok aku rasa tak adalah kuat Gelang mungkin naik juara Liga Filipina lah, kita tak berapa tahu sangat kan. Lepas tu wakil daripada Myanmar ni pun sepatutnya kita pasukan Malaysia boleh beat lah. Tapi kau rasa adakah tugas Sukar buat kendalian Nafuzizin yang terdiri daripada pemain-pemain muda ni? Kau rasa macam mana? Sebab banyak pemain baru masuk tau. So kau rasa macam mana dengan diorang tak cukup pengalaman ke? Betapa positifnya aku dengan ACL kita, aku rasa AFC Cup kita kali ni pun nampak peluang tu lebih baik lah, which is kalau tengok grup-grup kita ni kita boleh makan lah, especially Kedah dan juga Terengganu lah. Terengganu sendiri saingan dia of course adalah nombor 1 dia adalah Gelang International lah, which is dia nombor 4 di dalam Liga Singapura. Saingan kenapa nampak Gelang ni adalah yang terbaik, antara yang terbaik sebab dia saja baru membeli kapten pasukan daripada Lion City Sailor ni, Izzadin Syafiq ni, yang pernah membawa pasukan Lion City Sailor ni AFC 2018 champion kawasan zon Asia. Dia Gelang ni ada AFC dia kali ketiga penyertaan dia. Gelang ke ataupun Lion City? Gelang ni kita tengah cerita pasukan Terengganu punya group. Oh, okey. So dia beli player daripada Lion City ni. Oh, okey. Gelang ni. Okey. So inilah pasukan yang terkuat aku rasa adalah pasukan Gelang lah Singapura, sebab pasukan daripada Philippines ni memang betul dia second dalam Liga Amin, tapi dia kalau ikutkan dia main 5 kali je tahun lepas tu bersama ada 6 pasukan. 5 game ada 6 pasukan, so which is dia tak pernah kalah.
untuk nak cakapkan dia kuat sangat, tak juga. Tapi pengalaman dia sendiri kat dalam AFC tu agak baik sebab dia ada penglihatan dia 2016, 2019 dan 2020. Tapi semua tak lepas kecuali group stage yang dia lepas hanya sekali 2016. Which is pasukan Terengganu aku rasa tak ada masalah lah untuk kalahkan pasukan KFC ni. Shan United dengan Aiwadé United ni kita tahulah Aiwadé ni tidak asing lah untuk penyokong-penyokong JDT sebab pasukan JDT pernah membelasah pasukan ni lah dulu masa AFC 8-1 tak silap aku. So tak tahulah kalau pasukan ni dah kuat ke apa. Bak kata Amin lah, pasukan Myanmar should be no problem lah untuk pasukan Terengganu lah. Tu komen aku. Peluang cerah lah untuk pasukan Kedah dan Terengganu kali ni. Terengganu cerah. Kedah pula macam aku cakap, Kedah lagilah. Aku rasa, aku bagi pendapat aku, Kedah ni dia punya laluan tu lebih berliku sikit sebab adanya Lion City Sailor. Nampak serius Lion City ni. Kenapa dia nampak serius ni? Aku tak tahu betul ke tak apa yang aku baca ni pasal one of the news dekat pasukan Lion City Sailor. Dia telah membeli satu player yang bernama Diego Lopez 9.12 juta. Ringgit? 9 juta. Ringgit. Betul. Betul. Setahun 750,000 gaji dia. Dia yang termahal. Mestilah power kan. So nampak serius lah Lion City ni kalau untuk main Liga Singapura dia takkan belilah satu player yang 750,000 sebulan ni kan. 80% Singapore national team dekat sini. Dia 11 kali masuk AFC. Yang nampak menakutkan sebab dalam 11 kali tu 3 kali je dia yang tak nampak menakutkan sangat daripada 11 kali tu yang nampak menakutkan, minta maaf bukan tak takut, menakutkan sebab dari 11 kali 3 kali dia tak ke group stage. Saigon kita tahulah, cuma Saigon ni kita takut. Kita tahu bila kita dengar Vietnam ni kita agak nervous lah di tempat ketiga liga. Cuma ini adalah penyertaan pertama mereka di AFC. Okey, aku nak terangkan format Piala AFC sebab kenapa aku nak terangkan format dia agak rumit. Dia ada 5 zon. Zon Asia Barat terdiri daripada kumpulan A, B dan C. Mereka akan main tak salah aku 2 perlawanan timbal balik. Juara kumpulan A, B dan C akan layak ke separuh akhir bersama dengan naib juara terbaik di antara kumpulan A, B dan C. Maknanya 4 lah. Separuh akhir zon Asia Barat ni akan bertemu dalam perlawanan akhir, 2 perlawanan timbal balik dan menentukan siapa champion ataupun juara zon Asia Barat. Okey. Zon Asia Tenggara pula yang terdiri daripada pasukan Kedah dengan Terengganu. Separuh akhir 1 perlawanan sahaja, juara kumpulan G, H dan I dan juga naib juara terbaik antara kumpulan G, H dan I. 4 pasukan akan layak ke separuh akhir dan selepas itu ke perlawanan akhir, juara separuh akhir 1 dan juara separuh akhir 2, maksudnya daripada zon Asia Tenggara ni, 1 perlawanan juga untuk menentukan juara zon Asia Tenggara yang terdiri daripada kumpulan G, H dan I. Zon Asia Tengah pula, kumpulan E dan F. Ini 2 perlawanan saja. Dia perlawanan akhir. 2 perlawanan timbal balik, perlawanan akhir, juara kumpulan E menentang juara kumpulan F. Tak ada naib juara, tak layak. Okey, lepas tu pula, lepas habis semua tu, akan ke separuh akhir playoff antara zon. Ni dia akan ambil daripada juara Asia Tenggara apa semua. So bermakna dalam kumpulan separuh akhir playoff antara zon ni ada 2 perlawanan timbal balik separuh akhir, iaitu terdiri daripada juara kumpulan D Asia Selatan, juara kumpulan J Asia Timur dan tadi juara zon Asia Tenggara yang ada pasukan Kedah dan Terengganu dan juara zon Asia Tengah yang main perlawanan akhir sahaja. Okey. So lepas tu dia akan pergi perlawanan akhir playoff antara zon, 2 perlawanan timbal balik untuk menentukan siapa juara playoff antara zon. Okey, lepas dah dapat juara playoff antara zon, baru pergi perlawanan akhir AFC Cup 2021 di antara juara playoff antara zon menentang juara zon Asia Barat yang first kali aku cakap tadi, yang kumpulan A, B dan C. Untuk pengetahuan, zon Asia Barat kumpulan A, B dan C ni dia tak masuk ke playoff antara zon, dia terus ke perlawanan akhir AFC Cup. So itu sahaja. Kuis untuk minggu ni untuk penonton, kalau siapa boleh ulang balik apa yang Amin cakap dalam waktu 1 minit, dia adalah pemenang. Amin akan bagi hadiah. Amin, ya betul. Aku pun dah kena refer kat Amin juga a few things yang tak berapa faham juga tahun ni. Dia agak berlainan sikit.
Okey, masa pun dah agak suntuk, kita rush sikit ada beberapa lagi. Untuk AFC Champions League 2020, kita nak cerita pasal prize money Liga juara-juara AFC Champions League ni boleh menjana pendapatan yang lumayan. Jadi memang wajarlah pasukan JDT tumpukan perhatian kepada Liga juara-juara AFC Champions League ni lah. Hasil lagi lumayan jika JDT dalam ke peringkat 16 pasukan terbaik. Kalau kau dekat group stage saja, kau masuk group stage, kau seri, kau dapat 10,000 USD. Kalau kau menang, kau dapat 60,000 USD. Untuk tahun 2020 untuk travel kau akan dapat 60,000 USD. Ini automatic. Lepas tu automatic kalau kau pergi pasukan 16 pasukan terbaik, kau akan dapat 100,000 USD. Untuk travel kau akan dapat 60,000 USD. Kau pergi pula suku akhir, kau akan tambah lagi, kau akan dapat automatic 150,000 USD, 60,000 USD travel. Separuh akhir 250,000 USD, 60,000 USD travel. Lepas sudah masuk peringkat akhir, kalau kau dapat naik juara 2 juta USD, 120,000 USD untuk travel. Kalau kau menang juara 4 juta USD. So itu betapa pentingnya AFC Champions League ataupun kejuaraan AFC ni. Pasukan lain di Malaysia perlu ada cita-cita lah untuk bermain di Liga juara-juara Eropah pula, juara-juara Asia ni. Untuk peringkat AFC Cup pula ada juga prize money, tak banyak macam Champions League. Kalau kau dekat peringkat kumpulan, kau tak akan dapat duit, menang kalah semua tak dapat duit, tapi kau akan dapat travel subsidi. Maksudnya dia akan bagi 40,000 USD setiap kali kau kena travel, kau dapat 40,000 USD. Tapi kalau kau masuk knockout stage ataupun kau masuk peringkat seterusnya zonal champion, kau akan dapat 100,000 USD. 40,000 USD juga untuk travel. Dan final ataupun peringkat akhir, kalau kau naik juara 750 USD, juara 1.5 juta USD, dan travel 40,000 USD juga. Okey. Persoalan di sini geng, sebelum kita nak wrap up lah, lagi 3 minit ni pasukan JDT ke di Champions League, pasukan Terengganu, Kedah. Kalau kita melihat kan, selain pasukan JDT lah history ataupun sejarah yang lepas, pasukan-pasukan macam Selangor, Pahang yang pernah berada dalam situasi dalam AFC Cup ni, mereka macam nampak tak ada motivasi nak menang, ataupun mungkin AFC Cup ni ataupun Piala AFC ni tak penting. Tapi bila kita tengok prize money ni ataupun duit yang boleh dapat daripada ni, kau rasa perlu tak pasukan-pasukan kita, pasukan-pasukan Malaysia ni lebih serius untuk bersaing dalam peringkat Asia ni? Untuk aku, of course, aku rasa I'm sure by this time, memang tahun 2021 ni dah, bila semua nampak bila JDT di peringkat tertinggi Asia, of course aku tak tipulah, aku tak ada rasa yang tak ada orang yang tak nak, tak ada orang yang tak impikan untuk bermain di peringkat paling tertinggi. Aku pernah komen sebelum ni, aku mengharapkan bukan JDT sajalah di sana. Satu hari nanti mungkin kita akan ada lagi pasukan yang lepas playoff seperti Kedah tahun lepas yang cuba untuk lepaskan playoff kan. So benda ni I'm sure bila kau cakap tak ada ke pasukan, semua pasukan, aku percaya semua pasukan dah ada impikan, ada mentality tu yang kita dah bermain paling peringkat tertinggi di Asia. Kita dah, aku rasa memang dah move forward dah. Tak ada siapa yang tak ada fikir pasal Asia lah. Aku setuju sangat dengan kau Ju, sebab sebenarnya JDT dah letakkan satu penanda arah. Sebenarnya TMJ secara tak langsung dah buka mata kepentingan bermain di peringkat yang lebih tinggi. Aku rasa sebelum ni kita dah banyak ada juga tim sebelum ni macam Kedah, Perak ada, Selangor ada. Tapi diorang bermain, diorang rasa terlalu kerdil. Jadi aku rasa di peringkat liga pun JDT dah letakkan satu tahap yang tinggi. Kau kena beat ataupun kau kena level up to that standard, baru kau boleh pergi ke sana. Aku setuju dengan kau, semua tim berupaya, tapi jadi dia letakkan standard, itu yang kau perlu untuk bermain di Champions League ataupun AFC Cup. Aku rasa daripada kita bermula dengan tim kita sendiri, untuk membangunkan tim itu sendiri, baru you layak. Benda tu akan datang secara langsung. Jadi, saya setuju dengan kau. Okey, itu sahaja kita punya time dah tinggal 20 saat. Nanti kan terpotong pula. Kita nak terima kasih pada Abir dan juga Jufri. Mungkin pening sikit pasal format kita. Hopefully korang boleh faham. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kepada Jufri dan Amir. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.